Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Nurkasdina Jita binti Abdullah. Hari ini kumpulan kami ingin membentangkan tentang penulisan drama bertajuk Fences. Ini adalah ahli kumpulan kami. Nama saya Rabiatul Adawiyah binti Musa. Ahli kedua Faradila Ardila. Seterusnya Arsad bin Ahmad dan Samantha Emelda. Fences merupakan sebuah drama yang ditulis oleh August Wilson pada tahun 1985. Drama ini tergolong dalam genre drama realisme sosial kerana memaparkan kehidupan masyarakat Afrika Amerika secara realistik, termasuk cabaran yang mereka hadapi dalam kehidupan seharian. Kisah ini berlatar belakangkan bandar Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika Syarikat pada tahun 1957. Iaitu ketika isu perkawaman dan ketidaksamaan peluang masih memberi kesan besar kepada kehidupan masyarakat Afrika Amerika. Fences merupakan drama ke-6 dalam siri Pittsburgh Cycle yang dihasilkan oleh August Wilson. Siri ini terdiri daripada 10 drama yang menggambarkan pengalaman masyarakat Afrika Amerika dalam setiap dekad abad ke-20. Kejayaan Fences telah mendapat pengiktirafan yang tinggi apabila drama ini memenangi Pulitzer Prize for Drama and Tony Award for Best Play pada tahun 1987. Anugerah ini membuktikan kepentingan dan kualiti karya tersebut dalam dunia kesusasteraan dan teater Amerika. Untuk bahagian permulaan cerita, kita akan diperkenalkan dengan watak utama iaitu Troy Maxson. Troy bekerja sebagai pengutip sampah di Pittsburgh dan pernah menjadi pemain baseball dalam Negro League. Namun peluang kerjayanya dalam sukan terhad kerana diskriminasi kaum yang berlaku pada masa itu. Troy tinggal bersama isterinya Rose Mason dan anak mereka Corey. Walaupun beliau berusaha menyediakan keperluan keluarga, pengalaman pahit yang pernah dialaminya banyak mempengaruhi cara beliau melihat kehidupan. Selain itu, Troy mempunyai seorang sahabat baik bernama Jim Bono. Jim sering menjadi tempat Troy berkongsi cerita dan memberi nasihat kepadanya apabila berdepan masalah. Dalam drama ini, berlatar belakangkan Pittsburgh, Pennsylvania pada tahun 1957. Latar masa ini penting kerana ia menunjukkan keadaan masyarakat Afrika Amerika yang masih menghadapi diskriminasi dan ketidaksamaan peluang dalam pekerjaan. Seterusnya ialah bahagian perkembangan konflik. Konflik utama berlaku apabila Corey mendapat peluang untuk bermain bola sepak di peringkat kolej. Corey melihat peluang ini sebagai jalan untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Namun, Troy tidak menyokong impian anaknya itu. Troy percaya bahawa masyarakat masih mendiskriminasikan orang Afrika Amerika dan Corey mungkin akan mengalami kegagalan yang sama seperti ayahnya. Perbezaan pandangan antara ayah dan anak ini menyebabkan hubungan mereka menjadi semakin tegang. Corey berasa ayahnya tidak memahami impiannya manakala Troy menganggap dirinya hanya ingin melindungi anaknya daripada kekecewaan. Rose pula sering cuba menjadi orang tengah untuk mengurangkan konflik yang berlaku dalam keluarga mereka. Bahagian ini merupakan kemuncak cerita. Troy mengaku bahawa beliau mempunyai hubungan sulit dengan seorang wanita bernama Alberta. Pengakuan ini mengejutkan Rose dan menyebabkan hubungan mereka retak. Keadaan menjadi lebih menyedihkan apabila Alberta meninggal dunia ketika melahirkan anak perempuan mereka yang bernama Renelle. Walaupun berasa sangat kecewa, Rose tetap menerima Renelle dan membesarkannya sebagai anak sendiri. Pada masa yang sama, konflik antara Troy dan Corey mencapai tahap paling serius. Mereka bertengkar sehingga berlaku pergaduhan fizikal. Akibat konflik tersebut, Corey mengambil keputusan untuk meninggalkan rumah dan memutuskan hubungan dengan ayahnya. Bahagian terakhir ialah pengakhiran cerita. Beberapa tahun selepas konflik tersebut, Troy meninggal dunia akibat serangan jantung. Kematiannya menjadi titik perubahan kepada ahli keluarganya untuk menilai semula hubungan mereka dengannya. Semasa upacara pengebumian, ahli keluarga berkumpul semula. Pada mulanya, Corey enggan menghadiri pengebumian tersebut kerana masih menyimpan kemarahan terhadap ayahnya. Namun, selepas berbincang dengan Rose, Corey mula memahami bahawa walaupun Troy mempunyai banyak kelemahan, beliau juga telah memainkan peranan penting dalam kehidupannya. Akhirnya, Corey menghadiri pengebumian tersebut dan berdamai dengan masa lalunya. Drama ini berakhir dengan mesej tentang pengampunan, penerimaan dan kepentingan hubungan kekeluargaan walaupun pernah melalui berbagai konflik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Arsad bin Ahmad, nombor metrik 103420, akan membentangkan tentang karakter yang terdapat dalam Troy Maxson merupakan watak utama dalam franchise. Seorang lelaki Afrika Amerika yang berusia 53 tahun bekerja di Jabatan Kebersihan, di mana tugasnya mengangkut sampah ke dalam lori. Beliau digambarkan sebagai seorang lelaki yang kuat, tegas, dan bertanggungjawab terhadap keluarganya. Namun, Troy juga bersifat keras kepala, di mana dia sering membuat keputusan tanpa mengambil kira perasaan orang lain. Hal ini disebabkan pengalaman hidup yang sukar serta diskriminasi kaum yang pernah dialaminya menyebabkan beliau mempunyai pandangan yang pesimis terhadap kehidupan. Troy berperan sebagai ketua keluarga Maxson dan menjadi pusat kepada kebanyakan konflik yang berlaku dalam drama ini.
Beliau mewakili generasi Amerika yang menghadapi berbagai cabaran sosial dan ekonomi pada pertengahan abad ke-20. Konflik utama Troy ialah perjuangannya melawan masa lalu dan kecewa akibat impiannya untuk menjadi pemain baseball profesional yang tidak tercapai kerana diskriminasi kaum. Konflik ini menyebabkan beliau menghalang anaknya, Troy, daripada mengejar peluang dalam bidang seterusnya. Troy Maxson merupakan anak kepada Troy dan Ross, seorang pelajar tahun terakhir di sekolah menengah. Troy adalah seorang anak yang bercita-cita tinggi, berbakat dan berazam untuk merealisasikan impiannya. Pada awal cerita, Troy digambarkan sebagai seorang remaja yang patuh dan bercita-cita tinggi. Namun, konflik berterusan dengan ayahnya menjadikannya lebih berani untuk mempertahankan pendirian sendiri. Menjelang akhir cerita, Troy menjadi seseorang lelaki dewasa, lebih matang dan mula memahami kerumitan kehidupan serta watak ayahnya. Ross ialah isteri Troy yang mempunyai personaliti penyayang, penyabar, setia dan bertanggungjawab. Beliau sentiasa berusaha untuk mengekalkan keharmonian keluarga walaupun sering berhadapan dengan sikap Troy yang keras kepala. Ross juga mempunyai kekuatan emosi yang tinggi dan menjadi tonggak kestabilan keluarga, di mana Ross banyak berkorban demi keluarga. Beliau mengutamakan kebahagiaan suami dan anak-anak berbanding kepentingan dirinya sendiri. Hal ini dibuktikan semasa mengetahui Troy berlaku curang. Ross tetap menerima dan membesarkan anak hasil hubungan Troy dengan wanita lain. Pengorbanan ini menunjukkan sifat kasih sayang dan kematangan yang luar biasa. Gabriel Maxson. Gabriel ialah adik tiri kepada Troy yang mengalami kecederaan di bahagian otak akibat daripada peperangan. Beliau sering dilihat membawa trompet dan mempercayai dirinya mempunyai hubungan istimewa dengan syurga. Walaupun dianggap ganjil oleh sesetengah watak, Gabriel melambangkan harapan, kedamaian dan unsur spiritual dalam drama ini. Leon ialah anak sulung Troy daripada perkahwinannya yang terdahulu. Beliau seorang pemuzik yang lebih mengutamakan minat seni berbanding pekerjaan tetap. Troy sering mengkritik pilihan hidup Leon kerana menganggapnya tidak bertanggungjawab. Namun begitu, Leon tetap menghormati ayahnya walaupun hubungan mereka tidak begitu rapat. Wataknya menunjukkan perbezaan nilai dan pandangan antara generasi. Jim Bond ialah sahabat baik Troy dan rakan sekerjanya. Beliau seorang yang jujur, setia dan bijaksana. Bond sering menjadi pendengar kepada masalah Troy serta memberi nasihat apabila diperlukan. Wataknya berfungsi sebagai suara moral yang membantu penonton untuk memahami tindakan dan perbuatan Troy. Renel ialah anak luar nikah Troy hasil hubungannya dengan Alberta. Renel diperkenalkan sebagai seorang bayi. Keperluannya yang masih kecil dan memerlukan kasih sayang serta penjagaan telah mendorong Ross untuk menerima Troy kembali. Renel merupakan satu-satunya anak Maxson yang tidak banyak terkesan oleh konflik dan kesilapan Troy. Wataknya melambangkan harapan baru untuk masa hadapan serta nilai-nilai positif yang diwariskan oleh ibu bapa dan generasi terdahulu kepada generasi muda. Nama saya Fardila Adila dan nombor metrik saya ialah 104120. Pada hari ini, saya akan membentangkan bahagian bertajuk Mengapa Fences Menarik daripada drama Fences karya August Wilson. Slide ini menunjukkan tema utama dalam drama Fences. Tema pertama ialah perkauman. Troy mengalami diskriminasi kaum semasa hidupnya, terutama dalam bidang sukan. Disebabkan pengalaman tersebut, dia percaya orang kulit hitam sukar mendapat peluang yang adil. Tema kedua ialah tanggungjawab keluarga. Troy bekerja keras untuk menyara keluarganya manakala Ross banyak berkorban demi menjaga keharmonian keluarga mereka. Selain itu, drama ini juga mengetengahkan tema impian dan kegagalan. Troy gagal mencapai impiannya menjadi pemain baseball profesional. Oleh sebab itu, dia tidak menyokong impian Corey dalam sukan bola sepak. Akhir sekali ialah konflik generasi. Corey mahu menentukan masa depannya sendiri, tetapi Troy mahu Corey mengikut kehendaknya. Perbezaan pendapat ini menyebabkan konflik antara mereka. Slide ini menerangkan simbolisme yang terdapat dalam drama Fences. Simbol pertama ialah pagar.
Pagar melambangkan perlindungan dan hubungan kekeluargaan. Rose mahu pagar dibina supaya keluarganya kekal bersatu. Seterusnya ialah baseball. Baseball melambangkan impian dan masa lalu Troy. Troy sering mengaitkan baseball dengan kehidupan sehariannya. Selain itu, simbol kematian menunjukkan ketakutan Troy terhadap cabaran hidup yang dihadapi. Akhir sekali, simbol tanggungjawab menunjukkan tanggungjawab Troy terhadap keluarganya walaupun dia tidak sempurna sebagai seorang ayah dan suami. Walaupun drama Fences diterbitkan sejak dahulu, cerita ini masih relevan hingga hari ini. Antara sebabnya ialah masalah keluarga masih berlaku dalam masyarakat sekarang. Konflik antara ahli keluarga dan masalah komunikasi sering berlaku. Selain itu, konflik antara ibu bapa dan anak juga masih wujud. Anak-anak mahu kebebasan untuk menentukan masa depan mereka sendiri, tetapi ibu bapa kadang-kadang mahu mengawal pilihan anak-anak. Drama ini juga berkaitan dengan isu ketidaksamaan sosial seperti perkauman dan peluang yang tidak adil. Daripada drama ini, kita dapat mempelajari kepentingan komunikasi dan saling memahami dalam keluarga. Drama Fences menerima banyak pengiktirafan dan penghargaan. Drama ini memenangi Pulitzer Prize dan beberapa Tony Awards kerana jalan cerita dan mesejnya yang sangat bermakna. Secara keseluruhan, Fences mengajar kita tentang keluarga, tanggungjawab, impian dan hubungan antara ibu bapa dan dengan anak-anak. Walaupun drama ini sudah lama diterbitkan, mesej dan pengajarannya masih sesuai dengan kehidupan masyarakat pada masa kini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.